warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita Sahih Bukhari, terjemahan oleh Sayyidina Ali Maulana Asri. Kita ni masuk bab kelima dah, babun ayyul islami afdal. Bab yang kelima, orang Islam macam manakah yang lebih baik? Babun ayyul islami afdal. Okey, tujuan diadakan tajuk bab kelima dan perkaitannya dengan tajuk bab sebelumnya. Dengan mengadakan tajuk bab kelima ini, Imam Bukhari sekurang-kurangnya hendak menarik perhatian para pembacanya kepada 6 perkara berikut. Perkara ni Imam Bukhari supaya suruh kita perhatikan. Pertama, jangan sekali-kali tajuk bab keempat yang lalu dengan hadis di bawahnya yang sama saja dengan hadis di bawah bab kelima ini menyebabkan siapa pun salah faham dan terkeliru, sehingga membuat kesimpulan sendiri bahawa orang yang menyakiti orang lain baik dengan lidahnya dan atau tangannya terus terkeluar daripada Islam, tidak boleh dipanggil Muslim atau mukmin lagi. Jadi dengan hadis kelima ni nak suruh tidak berlaku salah faham lah, sehingga menganggap siapa dia buat dosa lah kena nak korek, lidah dia buat dosa, tangan dia kena nak korek ke buat dosa ni terkeluar daripada Islam tu tidak dah. Pemahaman seperti itu salah dan ia telah mengakibatkan golongan Khawarij dan Mu'tazilah tergelincir daripada landasan kebenaran. Sikit-sikit dosa kafir, sikit-sikit dosa kafir dah, neraka lalu dah. Jadi salah lah. Mereka berkata bukanlah Rasulullah SAW sendiri bersabda, orang Islam Muslim ialah orang yang mana orang Islam lain terpelihara daripada kejahatan lidah dan tangannya. Memang hadis gitulah, hadis sebelum ni lah. Kalau begitu bukan Muslim dah orang Islam lain yang tidak terpelihara daripada kejahatan lidah dan tangannya. Jadi kalau dia tak boleh jaga lidah tangan ni, tak jadi Islam lah dia dah. Kafir lah. Kata mereka lagi, bukankah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ini membuktikan orang yang melakukan dosa besar itu bukan Muslim lagi dah. Kalau kita tengok zahir gitulah nak sekali tengok nah. Padahal maksud al-muslimu dalam hadis itu ialah Muslim yang sempurna, bukan Muslim saja. Muslim yang sempurna, al-muslimuna. Alif lam tu kita bicara di sini Muslim yang sempurna, yang khusus, yang khas, bukanlah Muslim ikut dia, Muslim sungguh kita kata dah. Muslim yang sempurna maksudnya dah. Bukan semata-mata Muslim secara mutlak. Nah, seperti telah dibincangkan sebelum ini. Untuk menghilangkan salah faham dan kekeliruan yang mungkin timbul, itulah Bukhari mengadakan pula bab ini. Takut ada hak salah faham. Dia faham hadis tu, orang yang tak jaga tangan dan lidah dia menyakiti orang Islam lain, jadi kafir tu. Nak elak benda tu lah yang bawa bab kelima ni. Hujah Bukhari ialah jawapan Rasulullah SAW pada soalan yang diajukan oleh para sahabat. Ayul Islami afdal. Orang Islam yang mana, macam manakah lebih baik? Maksudnya, ada Islam yang kurang baik. Islam lagi. Perkataan lebih baik memberi erti ada yang kurang baik daripada yang lebih baik itu. Yang lebih baik itu ialah Muslim, orang Islam yang sempurna. Dan yang kurang baik itu ialah Muslim yang tidak sempurna. Jadi, bezanya sempurna dan tidak sempurna lah. Jadi katakan Muslim yang sempurna itu pula ada banyak tahapannya pula dah, ada banyak peringkatnya juga. Yang kurang baik atau tidak sempurna juga ada banyak tahap dan peringkatnya juga dah. Seseorang Muslim akan menjadi lebih sempurna apabila pekerti dan ciri-ciri ajaran Islam lebih banyak menghiasi dirinya. Lebih sempurna lagi banyak ajaran Islam dia buat, lagi sempurna lah Islam dia lah. Iman dia, Islam dia sempurna lagi dah. Sebaliknya, sifat kesempurnaan akan semakin menyusut dan berkurangan. Berkurangnya pekerti dan ciri-ciri agama Islam pada dirinya. Kalau Islam yang diamalkan berkurang, maka semakin berkuranglah iman dan Islam dia lah. Yang kedua, perkataan ayul istifhamiyah. Ayul yang bererti pertanyaan. Yang mana satukah? Menghendaki sesuatu yang dimasukinya berbilang-bilang. Nak boleh pilih yang mana satukah. Kena ada banyak kau dulu, baru boleh pilih. Sedangkan perkataan al-Islamu selepasnya tidak berbilang. Islam tidak berbilang dah. Yang berbilangnya selepas ini tidak berbilang kerana Islam itu satu saja, ia tidak berbilang-bilang atau tidak banyak lah. Keadaan ini kelihatan bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Maka ahli bahasa Arab mentakdirkan sesuatu yang mahzuf, yang dibuang sebelum perkataan Islam. Ada benda yang buang dah. Untuk mendapati kaedah, sesuatu yang mahzuf itu semestinya mengandungi makna yang berbilang. Kerana ia berada selepas ayu. Bukan selepas ayu tu Islam lalu. Selepas ayu ada mahzuf benda yang dibuat tu, barulah al-Islam lah.
Para pensyarah Sahih Bukhari terbahagi kepada dua kumpulan dalam mentakdirkan perkataan ayu. Nah, ada yang mentakdirkan perkataan khisal, jamaknya khoslatun, yang berarti perkati atau ciri-ciri. Ayu khoslatun, ayu khisal, ayu khisal ini. Jadi ada tengah tu dah. Ada juga yang mentakdirkan perkataan zawi, zawi, ataupun ashab, yang berarti orang ni. Ayu ashab, ayu zawi dah. Bukan ayu Islam ni, ayu ashabul Islam, ayu zawil Islam dah, ayu khasal Islam gitu, lebih kurang dah. Kebanyakan pensyarah memilih perkataan zawi atau ashab untuk ditakdirkan selepas perkataan ayu di sini. Ada dua sebab kenapa mereka memilih takdir ini, benda yang dibuat benda semua dah. Kerana ia lebih bertepatan dengan jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sendiri, iaitu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mana orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Jawapan seperti ini menunjukkan apa yang difahami baginda sallallahu alaihi wasallam daripada soalan itu. Apakah tentang orang Islam atau tentang pekerti atau ciri Islam. Dah. Jadi gitulah. Tentunya apa yang difahami baginda sallallahu alaihi wasallam ialah tentang orang Islam, bukan tentang sifat atau pekerti Islam dah. Kalau dikatakan orang bermaksud bertanya tentang sifat Islam atau pekerti Islam, tiba-tiba jawapan yang diterimanya daripada baginda ialah tentang orang Islam, tentulah jawapan itu tidak menepati soalan dan tidak akan memuaskan hatinya. Apabila si penanya diam dengan jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu, berarti jawapan baginda telah menepati soalannya. Orang tak tanya baik, tak tanya balik. Orang faham dah. Kalau tidak, ia tentu tidak berdiam diri. Sebaliknya ia akan berkata, bukan itu maksud saya, bukan. Ni saya nak tanya dah. Maksud saya ialah bertanya tentang sifat Islam atau pekerti Islam. Gitu lah. Selain itu, berdasarkan setengah seluruh riwayat daripada Abu Musa juga, lafaz soalan sahabat ialah ayyul muslimin afdal. Orang Islam yang macam manakah yang lebih baik? Jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sama dengan jawapan yang diberikan baginda SAW dalam hadis ke sebelah ini. Lihat sebagai contohnya hadis Tirmizi berikut. Haddatsana Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari, haddatsana Abu Usamah, haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina afdalu qala man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Hadis Abu Musa dengan soalan dan jawapan seperti ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Tirmizi. Ia bahkan diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, Al-Bazar dan lain juga. Bukan Abu Musa sahaja ada meriwayatkan hadis ini dengan soalan dan jawapan seperti itu. Abdullah bin Amr bin As dan Jabir bin Abdullah juga bahkan ada meriwayatkannya juga. Hadis Abdullah bin Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis Jabir bin Abdullah pula diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan Abu Ya'la dalam musnadnya. Berikut dikemukakan hadis Jabir bin Abdullah dengan sanad Ibn Abi Syaibah. Haddatsana Waqi' qala haddatsana Amash an Abi Sufyan an Jabir qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul muslimina afdal faqala man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah. Yang ketiga, dah. Setiap perkataan dalam suatu tarkib susunan ayat mestilah diteliti dan dianalisa dengan saksama sebelum menarik sesuatu kesimpulan daripadanya. Di mana-mana bahagian tarkib susunan ayat tu dah. Misalnya ada atau tidak ada majas. Kalau ada, maka majas apa? Soalan sahabat dalam hadis di atas misalnya mengandungi majazul hazfi. Majazul hazfi, maka perlulah dicari takdir andaian kepada sesuatu yang dibuang tersebut. Yang paling sesuai dengan apa yang dihazaf, dibuang dalam tarkib itu, apakah yang dibuang dan di manakah tempatnya perlulah dipastikan dahulu. Nak tahu, nak cek. Kena azah tu apa nak fikir dulu . Dalam soalan sahabat di atas, perkataan yang dibuang ialah khisalun atau zawi. Tempatnya ialah di antara perkataan ayu dan al-Islam. Tengah-tengah tu lah. Perkataan khisal atau zawi itulah sebenarnya menjadi mudhafu ilaih kepada ayu. Bukan perkataan Islam. Bukan ayun Islam. Kalau kira dah ayu khisal. Ayu khisal al-Islam. Gitulah. Bagaimanapun setelah mudhaf ilaih kepada ayu yang sebenar dibuang, perkataan Islam pula dia mengambil alih tempatnya.
Supaya kesimpulan dibuat tepat, perlulah dipakai kaedah-kaedah tertentu dan sampai meninjau juga sebanyak mungkin turut saluran-saluran riwayat berkenaan. Tengok berlaku lah. Ini adalah satu proses yang sama sekali tidak boleh diabaikan ketika anda berinteraksi dengan sebuah hadis. Nak faham hadis yang kena guna cara ni, bukan sekadar zahir saja, kadang banyak lagi proses dia lah. Yang keempat, setiap pembaca Sahih Bukhari seharusnya tidak lupa akan keunikan pengarangnya. Jangan kita ingat betul persoalan Sahih Bukhari ni. Dia ada teknik dia, ada kaedah dia lah. Dalam menyusun tajuk bab dalam karya agungnya itu, bukan saja-saja bukan pakai bubuh. Dia ada teknik, dia ada sebab lah. Bukankah bab ini juga sama seperti bab-bab lain, baik yang sebelumnya atau yang selepasnya, masih berada di bawah bab besar Kitabul Iman. Kali ke area lah. Oleh itu, kenapa Bukhari tidak menggunakan perkataan iman dalam tajuk bab, sebaliknya menggunakan perkataan Islam? Bab apa lah? Padahal tajuk Kitabul Iman tu di bawah Ayul Islam lah. Demikian juga dengan hadis dijadikan dalil untuk membuktikan kebenaran dakwaan beliau. Dalam tajuk bab yang dibuat di sini, di dalamnya juga tidak terdapat perkataan iman. Tak ada juga perkataan iman. Tetapi tersebut perkataan Islam. Atau Islam dan iman itu bagi beliau adalah dua perkataan seerti. Ada kita tanyalah. Takut Islam ni, soal ayat Islam tu bagi Bukhari serupa dengan ayat iman lah. Jika anda perhatikan tajuk bab yang dibuat Bukhari di bawah Kitabul Iman ini, anda akan dapati ada antaranya menggunakan perkataan iman. Ada yang menggunakan perkataan Islam dan ada juga yang menggunakan perkataan-perkataan lain seperti din dan lain. Kenapakah Imam Bukhari berbuat sedemikian? Jawapannya ialah bagi Imam Bukhari, perkataan-perkataan itu semua lebih kurang sama saja maknanya. Islam sama, iman semua ada. Jika dilihat kepada keperluan seorang yang beragama kepadanya dan kemestiannya memiliki setiap sesuatu daripadanya secara bersepadu. Kesemuanya diperlukan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lainnya. Nisbah iman dan Islam menurut Bukhari. Untuk memahami sikap Bukhari, anda semestinya mengetahui terlebih dahulu apakah nisbah hubungan di antara iman dan Islam menurut pandangan para ulama kita. Apakah perkataan iman dan Islam itu membawa maksud yang sama atau adakah perbezaan di antara keduanya? Jika dilihat kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, anda akan dapati penggunaan dua perkataan ini ada kalanya sebagai dua perkataan yang sama ertinya. Ala sabilit taraduf. Ada bendanya sama ertinya. Ada kalanya sebagai dua perkataan yang berbeza ertinya. Ala sabilit tabayun. Dan ada kalanya pula sebagai dua perkataan yang bermasuk-masukan artinya ala sabilit tadakhul. Menurut istilah ilmu mantik, hubungan di antara dua perkataan atau pengertian dipanggil nisbah. Jadi nisbah di antara dua perkataan iman dan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sama ada nisbah taraduf dan tasawi atau nisbah tabayun dan ikhtilaf atau nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak. Nisbah umum khusus min wajhin tidak dapat dibuktikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Ghazali misalnya hanya menerima 3 bentuk nisbah saja untuk perkataan iman dan Islam selain umum khusus min wajhin. Antara bukti dua perkataan ini digunakan dalam bentuk nisbah taraduf, sama makna dia, dan tasawi. Ialah dua firman Allah Ta'ala, fakhrujna man kana fiha minal mu'minin lamma jadna fiha ghair baitin minal muslimin. Bermaksud setelah sampai utusan kami ke tempat itu, kami terperintahkan mereka mengeluarkan orang yang beriman yang tinggal di situ. Sesudah diperiksa, maka utusan kami tidak mendapati di situ melainkan sebuah rumah saja. Yang ada penghuninya dari kalangan orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Surah Az-Zariyat ayat 35 hingga 36. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alihi tawakkalu in kuntum muslimin. Bermaksud, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Surah Yunus ayat 84. Dalam kedua-dua ayat di atas, mukmin dan muslim dikatakan pada orang yang sama. Yang menunjukkan nisbah di antara dua perkataan itu adalah nisbah taraduf dan tasawi. Samalah. Antara bukti dua perkataan itu adalah ada digunakan dalam bentuk nisbah tabayun, berbeza, dan ikhtilaf. Ialah firman Allah Ta'ala, qalat al-a'rabu amanna.
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wala tuti'u Allah wa rasulahu la yalkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Bermaksud orang-orang Arab berkata dah, kami telah beriman, katakanlah wahai Muhammad, kamu belum beriman. Janganlah berkata demikian, tapi sementara iman belum lagi merosak masuk dalam hati kamu dah. Berkatalah sahaja kami telah Islam, dan jika kamu takut pada Allah, jika kamu taat pada Allah dan Rasulnya, yang di zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amalanmu. Kerana sungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat 14. Maksud iman di sini ialah membenarkan dengan hati, itu dinafikan. Maksud iman sini memang kita baca hadis Bukhari ni, dia bukan masuk sekadar dengan hati dah. Dan maksud Islam pula ialah pengakuan dengan lidah dan mengamalkan ajaran Islam dengan anggota badan. Itu tidak dinafikan, bahkan dikatakan telah ada pada mereka. Hadis Jibril yang mengandungi penjelasan Rasulullah SAW tentang iman, bahawa ia adalah kepercayaanmu kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan kepada takdir ketentuan Allah, baik atau buruknya. Islam pula ialah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu pergi ke sana. Jelas menunjukkan nisbah di antara iman dan Islam adalah nisbah tabayun dan ikhtilaf. Iman berkaitan dengan kepercayaan dan Islam berkaitan dengan amalan berupa ucapan dan perbuatan anggota badan. Antara bukti dua perkataan itu ada digunakan dalam bentuk nisbah tadakhul dan umum khusus mutlak, ialah sabda Rasulullah SAW apabila ditanya ayyul amali afdal, apakah amalan yang paling utama, beliau SAW menjawab imanu billah wa rasulina, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Amanah, Ibnu Abi Syaibah, Baihaqi dan lain-lain. Pada ketika yang lain pula, apabila ditanya fa'yul Islam afdal, Islam manakah yang paling utama, beliau SAW menjawab al-iman. Ahmad atau Tabrani, Abdul bin Humaid, Abdul Razak dan lain. Nisbah ini baru akan wujud apabila ada menerima. Apabila anda menerima, iman bererti menerima dan percaya dengan hati saja. Tempat khususnya ialah di hati. Islam pula ialah percaya agama Allah di bawah Rasulullah SAW dengan hati, yang di bawah Rasulullah dengan hati, mengakuinya dengan lidah dan mengamalkannya dengan anggota badan. Tempatnya ialah di hati belaka dah. Di lidah dan di anggota badan pun ada juga. Artinya ialah Islam lebih umum daripada iman, sehingga boleh dikatakan bila ada Islam mesti adalah iman. Tapi tidak mestinya bila ada iman akan ada Islam, yang ini semua sekali. Sebetulnya iman dan Islam itu ada hakikat syariahnya dan hakikat lughawiyahnya secara berasingan. Iman bererti percaya dengan hati kepada perkara-perkara tertentu. Islam pula bererti melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah. Iman adalah hati, Islam adalah amalan. Bagaimanapun keduanya saling melengkapi satu sama lain. Adanya kepercayaan semata-mata tidaklah akan menjadikan seseorang mukmin yang sempurna dan sejati tanpa melakukan apa-apa ucapan dan amalan yang direstui oleh Allah. Demikian juga adanya pelaksanaan tuntutan syariat semata-mata tidaklah akan menjadikan seorang Muslim yang sempurna dan sejati tanpa adanya kepercayaan dan keimanan yang sempurna terhadap akidah dalam jiwa. Jika dua perkataan ini digunakan serentak di satu tempat atau ditanya tentangnya, ketika itu hakikatnya adalah berbeza lah. Kalau dibuat serentak satu tempat lah. Islam dan iman itu dalam satu ayat kita kata. Jadi maksudnya berbeza lah. Dengan kata lain, nisbah di antara keduanya adalah nisbah tabayun dan nisbah ikhtilaf. Antara contoh penggunaan nisbah ini untuk iman dan Islam ialah hadis Jibril yang akan datang. Jika kedua perkataan ini tidak digunakan serentak dalam satu tempat, dan tidak juga ditanya tentangnya, ada kemungkinan juga keduanya digunakan dalam bentuk nisbah tadakhul atau umum khusus mutlak. Lihat Fathul Bari jilid 1 musyaf 115. Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu berkata, makna iman dan Islam tidak berbeza jika keduanya disebutkan secara berasingan. Tapi ia akan berbeza apabila keduanya disebutkan bersama di suatu tempat. Jadi kalau bos sekali serentak tak timbul masalah lah. Timbul semaya gaib ke apa ni, kerana jauh ni.
Tapi ia akan berdoa, baik ia akan berbeza apabila keduanya disebutkan bersama di satu tempat. Kata Hafiz Ibn Rajab seterusnya. Fal iman wal Islam ka ismul faqir wal miskin idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istima'an. Bermaksud perkataan dan pengertian. Iman dan Islam itu seperti perkataan atau pengertian fakir dan miskin. Kalau kedua-duanya disebutkan bersama-sama, hakikat keduanya akan berbeza lah. Miskin lain, fakir lain. Dan kalau kedua-duanya tidak disebutkan bersama-sama, maka keduanya boleh bermasuk-masukkan lah. Boleh nupek lah. Islam itu ime itu Islam lah. Maksud beliau ialah nisbah tadakhul boleh berlaku di antara keduanya. Lihat Fathul Mulhim, jilid 1 musak 428 hingga 429. Islam atau iman boleh bertambah dan berkurang. Poin kelima dah. Ia berkurang dengan adanya sifat-sifat keji dan pekerti-pekerti buruk pada seorang. Ia bertambah apabila sifat-sifat baik dan pekerti-pekerti mulia ada padanya. Orang Islam lain terpelihara daripada gangguan atau kejahatan lidah dan tangannya sudah pun dikira sebagai Muslim yang sempurna pada satu tahap. Itu tahap paling asal lah. Sementara orang Islam lain tidak terpelihara daripada gangguan atau kejahatan lidah dan tangannya pula mungkin juga seorang Muslim. Tetapi tentu sekali ia seorang Muslim yang kurang dan tidak sempurna. Seorang Muslim yang berpemurah dan cintakan kedamaian di samping orang-orang Islam lain terpelihara daripada gangguan dan kejahatan lidah dan tangannya. Tentulah lebih sempurna dan lebih tinggi imannya daripada seorang Muslim yang orang-orang Islam lain hanya terpelihara daripada gangguan atau kejahatan lidah dan tangannya semata-mata. Begitulah seterusnya. Itu kaedah lah. Ia secara tidak langsung menolak fahaman golongan yang menyeleweng seperti Murji'ah, Mu'tazilah dan Khawarij. Lihat Abwab at-Tarajim jilid 1 muka 340 hingga 341. Fathul Bari jilid 1 muka 55, Umdatul Qari jilid 1 muka 135 hingga 136, Kashful Bari jilid 1 muka 639, Nasrul Bari jilid 1 muka 216. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.